Sekarang ni kita nak cerita pula macam mana tips untuk tracking di ABC lah. So yang pertama tips yang pertama adalah jangan bawa barang yang banyak. Pastikan bawa barang yang perlu saja. Dan banyakkan jugalah makanan-makanan seperti coklat, makanan-makanan yang boleh bagi tenaga. Tapi jangan bawa makanan nasi lah apa semua, jangan. Yang itu kita boleh dapat, senang kita dapat dekat atas ataupun sepanjang perjalanan kita, checkpoint yang ada. Kenapa saya bagi tahu macam ni lah? Sebab pengalaman saya sendirilah. Bila kita on the way naik tu tak ada masalah bawa barang banyak, tapi kita ada masalah besar bila kita turun. Jadi kita orang dua kali kurangkan beban kita orang, iaitu bila sampai di Combrong, tengah dua barang kami tu kami tinggalkan dan kami naik ke atas di Durali, dan di Durali itu pun kami tinggalkan barang-barang kami. Ada beberapa barang lagi kami tinggalkan sebab untuk naik ke ABC. So bila dah sampai dekat ABC tu kita turun. So masa turun tu kita ambil balik barang kita dekat Durali, dan kemudian masa kita turun sekali dekat Combrong tu kita ambil balik barang-barang kita dekat Combrong tu. Seterusnya adalah pastikan kena bawa bawang pula. Bawa barang-barang perubatan. Kan? Kalau bawa barang perubatan tu sangat penting lah. Sebab kadang-kadang mungkin kita pergi tu kita sihat, tak ada masalah. Tapi rupa-rupanya bila kita kat atas tu macam-macam kita. Kebetulan sebab saya memang ada masalah lutut. Tapi kita tak fikir tau. Sebab kita dah okey kan. Okey apa semua tak ada masalah. Tapi rupa-rupanya masa naik tu dia baru rasa. Dan masa turun tu pun baru rasa. So nasib baiklah kawan ada bawa bandage dan juga ada beberapa alatan-alatan perubatan yang kita boleh gunakan dan boleh tampung. Jadi ini adalah saranan bila nak naik dekat ABC ni, kena make sure sebelum pergi tu mesti dapatkan permit. Permit ni tak mahal lah, lebih kurang dalam 3,000 Nepali rupi. 3,000 Nepali rupi ni harga dia lebih kurang dalam 120 lah lebih kurang. Kemudian lagi 2,000 tu adalah ada permit yang lain yang perlu diambil yang berkaitan dengan insurans lah. Jadi kita sendiri ataupun tracker sendiri yang nak datang mesti beli insurans sendiri. Kena kenal pastilah apa bentuk insiden ataupun apa yang di cover oleh insurans tersebut, khususnya berkaitan dengan travel. Seterusnya ini juga adalah boleh dikatakan sangat penting. Kena tengoklah waktu bila kita nak pergi. Adakah waktu on season ataupun off season. Apa tu on season? On season adalah sepanjang tahun kecuali Julai dan Ogos. Ada 2 bulan je kita panggil sebagai off season, iaitu Julai dan Ogos. So sepanjang tahun tu off season ni lah pengusaha-pengusaha tempat peranginan ini mereka akan gunakan untuk top up diorang punya stok dan juga akan pergi cuci segala kawasan-kawasan yang ada, termasuklah dengan selimut lah, tilam apa semua dia akan bersihkan. Sebab apa? Sepanjang 10 bulan tu mereka tak ada masa kerana terlalu ramai orang yang akan datang ataupun pendaki yang akan datang bersilih ganti. So kenapa pentingnya saya kata ataupun saya mention berkaitan dengan 2 bulan ini ataupun off season ataupun on season ini, kerana waktu inilah yang akan membezakan apakah bentuk pemandangan yang anda akan dapat sepanjang perjalanan trekking anda. Jadi semasa anda trekking itu, kalau anda pilih on season, anda akan berpeluang lebih luas ataupun lebih banyak untuk melihat pemandangan yang cantik lah, maksudnya dari segi gunung salji dan sebagainya lah. Tapi biasanya kalau kita pergi during off season ni orang panggil monsoon time ataupun waktu hujan. Jadi musim hujan ni akan banyak kabus dan penglihatan kita terhadap pemandangan yang bahagian atas ni sangat limited lah. Walaupun sepanjang perjalanan itu sebenarnya memang banyak lagi pemandangan-pemandangan ataupun tempat-tempat yang cantik lah untuk kita lihat. Yang terakhir juga saya fikir sangat menarik adalah kalau kita pergi itu ada kawan lokal yang boleh berbahasa Nepali, lagi bagus. Kerana apa? Kerana kawan yang Nepali ni memang dia boleh bargain, dia boleh discuss dan sebagainya lah. Banyak benda yang kita dapat mudahkan cara. Even dalam perjalanan tu kadang-kadang orang kampung dia tak semua boleh faham bahasa Inggeris. Jadi orang Nepal ataupun kawan kita ni sangat berguna lah untuk bertanyakan soalan dan banyak kemudahan-kemudahan yang lain.